Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam channel Master Kimia SPM. Okey, baik. Pada kali ini perbincangan kita adalah kimia tingkatan 4 ya, dalam tajuk jadual berkala unsur. Okey, ini adalah satu contoh jadual berkala unsur moden ya. Cuma di sini kita tak ambil siri lantanida dan actinida ya. Okey, jadi jadual berkala unsur ini merupakan satu jadual di mana ahli sains telah menyusun ya unsur-unsur yang ada di seluruh dunia ini ke dalam satu jadual yang disusun kedudukannya berdasarkan kepada sifat kimia masing-masing ya. Okey, cuba kita perhati ya. Dalam jadual berkala unsur moden ini, bagaimana cara ya simbol ataupun maklumat yang kita boleh dapat daripada jadual berkala unsur ini. Okey, kita ambil contoh yang lebih jelas ya. Okey, dalam jadual berkala unsur, unsur-unsur akan ditulis dalam bentuk simbol. Okey, Mg merujuk kepada magnesium. Kemudian ada dua nombor di sini yang pelajar kena faham. Yang pertama nombor yang di atas. Okey, kalau magnesium ini nombornya 12 ya. Dan nombor yang di bawah iaitu 24.32. Okey, apakah nombor 12 mewakili apa dan nombor 24.32 ni mewakili apa ya? Okey, nombor 12 ini dia merujuk kepada nombor proton. Ya, nombor proton ni pelajar-pelajar dah belajar sebelum ni ya. 24.32 ataupun ditulis juga kadang-kadang 24 sahaja. 24.32 atau 24 sahaja ni dia merujuk kepada jisim atom relatif. Jadi dalam kertas 2 SPM biasanya jadual berkala unsur ni diberi ya. Pelajar-pelajar jangan risau, ada diberi pada halaman paling last sekali tu. Okey. Jadi di sini pelajar boleh rujuklah ya. Okey, itu dari segi penulisan. Yang penting ada dua nombor. Yang pertama nombor yang kecil dan yang kedua nombor yang besar. Nombor yang kecil mewakili nombor proton, nombor yang besar itu mewakili jisim atom relatif ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, unsur-unsur dalam jadual berkala unsur ini disusun berdasarkan pertambahan nombor proton. Okey ya, ini cara penyusunannya. Ahli sains menyusun mengikut pertambahan nombor proton. Pelajar-pelajar boleh tengok ya. Nombor proton tadi yang di atas ya. Okey, bermula dengan hidrogen 1, kemudian 2 untuk helium, kemudian 3 untuk lithium, 4 untuk beryllium. Sampailah ya seterusnya. Okey, nombor-nombor itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada nombor proton. Okey. Jadi disusun berdasarkan pertambahan nombor proton. Kemudian ya, unsur yang sama sifat kimia akan disusun dalam kumpulan yang sama. Okey. Jadi penyusunannya berdasarkan sifat kimia masing-masing. Okey. Dan dalam jadual berkala ini ada dua perkara yang pelajar kena tahu. Yang pertama disebut sebagai kumpulan. Okey. Kumpulan atau grup. Okey, kumpulan ni yang mana ya? Okey, kumpulan ni yang apakah maksud kumpulan ya? Kumpulan ialah laju menegak unsur dalam JBU, jadual berkala unsur. Okey. Laju menegak unsur dalam jadual berkala unsur. Contoh kita ambil di sini kumpulan 1. Okey, boleh nampak ya kumpulan 1 di sini. Okey, kumpulan 1 ni bermula dengan hidrogen. Kemudian turun ke bawah ya, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Ini contoh kumpulan 1. Ada berapa kumpulan semua sekali dalam jadual berkala unsur ini? Kita boleh tengok ya. Semua sekali ada 18 kumpulan. Bermula dengan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, 4, 5, 6, 7 sampailah 18 di sini. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai kala. Ya, period bahasa Inggeris ya. Kala adalah baris melintang unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, contoh di sini, ini contoh kala yang kedua. Boleh nampak ya, kala yang kedua. Okey, jadi kala kedua ini bermula dengan lithium, kemudian beryllium, kemudian boron, kemudian karbon, kemudian nitrogen, kemudian oksigen, kemudian fluorin
dan last sekali neon. Okey. Itu skala yang kedua. Okey, skala yang pertama, kalau kita perhati sini hanya ada 2 unsur ya. So berapa skala dan jadual skala unsur semua sekali? Jumlah skala yang ada ialah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So skala ada 7, kumpulan ada 13. Okey, baik. Kemudian bagaimana cara kita nak menentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur? Okey, kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur kita boleh tentukan dengan cara kita melihat susunan elektron untuk atomnya. Ya, susunan elektron atom. Okey, kumpulan dalam jadual berkala unsur kita tentukan dengan melihat elektron valence. Skala kita tentukan dengan melihat bilangan petala. Okey, contoh kita ada unsur X, nombor protonnya 13. Bermakna elektronnya 13. So kita kena buat dulu susunan elektronnya, iaitu 2, 8, 3. Okey, daripada sini kita boleh tentukan kedudukannya, iaitu dia berada pada kumpulan 13 dan skala ada berapa petala? Ada 3 petala. Skala 3. Okey, kumpulan 13, skala 3. Okey, kumpulan 13 tu di sini ya. Dan skalanya 3 di sini. Okey, bermakna inilah kedudukan untuk X. 1, ini skala ya. Okey, satu perkara yang pelajar harus ingat, kalau elektron valennya 1, dia adalah kumpulan 1. Kalau elektron valennya 2, dia adalah kumpulan 2. Tapi kalau elektron valennya 3, okey, kumpulannya 13. Kalau 4, 14. Kalau 5, 15. Kalau 6, 16. Kalau 7, 17. Kalau 8, 18. Okey. Itu benda yang pelajar kena tahulah. Ya, jangan kita tak ambil ya. Yang di sini ni kita tak guna. Ini unsur palihan ya. So bermakna kumpulan 3 hingga 12 tu tak diambil kira. Kalau elektron valennya 3, dia merujuk pada kumpulan 13 ya. Okey, kemudian contoh yang kedua, kita cuba tengok di sini ya. Kita tengok unsur T. Nombor protonnya adalah 8, susunan elektronnya ialah kalau 8, 2, 6. Okey, bermakna dia berada pada kumpulan 16 dan skalanya adalah 2. Okey, mudah saja. Cuma bagaimana kalau melibatkan ion? Okey, contohnya kita ada ion X 2+. Okey, susunan elektronnya ialah 28. Kita tak boleh guna susunan elektron ini untuk tentukan kedudukan ya. Jadi bukanlah bermakna dia berada pada kumpulan 18. Skala 2, bukan ya. Salah. Sebab kita mesti merujuk kepada susunan elektron atom. Okey, kita kena cari susunan elektron untuk atom X. Okey. Jadi daripada ionnya kita dapati bahawa X2+ ini mempunyai elektron sebanyak 10 ya, 28. Okey, protonnya berapa ya? Okey. Charge-nya 2 positif, bermakna X ini ada lebih 2 proton. Bermakna kalau elektronnya 10, protonnya akan jadi 12. Okey. Bila protonnya 12, maka elektronnya juga 12 untuk atom ya. Jadi atom, elektronnya 12, protonnya 12. Sebab atom, proton, elektronnya adalah sama ya. So daripada sini kita dapat tahu bahawa susunan elektron X ialah 282. Okey. Barulah kita boleh tentukan kedudukannya, iaitu kumpulan 2 skala 3. Okey. Contoh yang kedua, kalau kita ada ion T-. Okey, susunan elektronnya ialah 28. Okey, kita kena tentukan dulu susunan elektron untuk atom T ya, atom T. Okey, daripada ionnya kita tahu bahawa elektronnya adalah 10, 28. Okey, protonnya berapa ya? Okey, dia mempunyai charge-nya 1 negatif. Bermakna dia lebih 1 elektron. Okey, kalau elektronnya 10, dia lebih 1 elektron, bermakna protonnya adalah 9. Bermakna T, susunan elektronnya adalah 27. Bermakna dia berada pada kumpulan 17 dan skala 2. Okey ya. Baik, sekarang itu dulu untuk kali ini. Moga-moga dia beri manfaat kepada pelajar. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.